طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلبة جميعا. هيا نواصل دراستنا في هذا اليوم تحت الموضوع رحلة عانبسة. jadi kita akan habiskan tajuk yang kedua ni, tajuk yang ketiga ni, iaitu Rihlah Abisah di Ahmad Muharram. Baik, untuk sambungan tajuk ini kita akan meneruskan dirasatana pada hari ini dengan mempelajari bait ke-16 hingga 21. Baik, kalau tengok dekat situ dia punya nas walaqad marartu bidun syawai fahajani wajaduna ala marril hawadithi baqi tilka subatu ala aljuludi wa hadhihi sudul hibali tushaddu fil a'naq wa aradumu thakilati هوامية تجري فتغرق في الدم المهراق يرمي النفوس وما بها من قوة تزع الرماة وما لها من واق عرف الحمام مصابها فكأنما لبس الأسى في هذه الأطواق لولا الأولى حملوا السلاح لصيده لم يسقها الموت المسمى ساق بيت. Ini baki daripada nas syair Ahmad Muharram. Kita tengok ma'anil mufradat. Ma'anil mufradat kalimah pertama adalah dan syawai. Dan syawai ni nama kampung, nama tempat. Kita tengok kat situ dan syawai qaryah min qura'al manufiyah. Al-manufiyah ذهب إليها أفراد من عساكر الإنجليز وأخذوا يصيدون حمام القرية وقد تعرض أحدهم لضربه الشمس فمات بها فاتهمت السلطات الإنجليزية جماعة من أهل القرية بقتله فأقدوا لهم محكمة في القرية وحكموا على عدد منهم بالإعدام والجلد ونفذوا الحكم أمام أهل القرية وقد كان لهذه المأساة أثر بعيد المدى في إنماء الحركة الوطنية وقد نشرت هذه القصيدة في سنة 1940 ميلادي وكانت حادثة dan syawai سنة 1906 ميلادي. Baik, dia ada cerita sebenarnya, dia ada kisah di sebalik dan syawai ni, ada disebut sebagai peristiwa dan syawai. Peristiwa dan syawai ni dia berlaku pada tahun 1906 Hijrah. Tapi syair ni ditulis oleh Ahmad Muharram pada tahun 1940 Hijrah, 40 miladi, bukan Hijrah, miladi. Okey, jadi apa cerita tentang peristiwa dan syawal pada tahun 1906 ni? Okey, baik. Cerita dia adalah satu hari ni ada beberapa orang sudah afrad min asakir Ingilizi, tu maksudnya ada beberapa orang tentera Inggeris, tentera Inggeris. Kampung dia nama kampung Manufiyah. Okey, Qura al-Manufiyah. Okey, Qura Manufiyah ni. Qura Manufiyah ni nama kampung dekat dan Syawai tu. Okey, satu hari ada sekumpulan daripada askar Inggeris ni dia masuk ke kampung Dawat Syawai ni. Okey, kemudian dia masuk untuk apa? Untuk yusiduna hamam al-qaryah, untuk memburu kambing kat sini. Dia nak buru kambing sebenarnya. Okey, nak memburu kambing, memburu burung merpati, hamam. Okey, hamam ni burung merpati. Okey, bukan tandas tau. Okey, tu burung merpati kampung ni panggil. Okey, wa qad ta'arada ahaduhum li darbati syamsi. Jadi salah seorang daripada mereka ni, okey, tiba-tiba kena stroke haba tau. Jadi dia mati, meninggal. Okey, meninggal sebab kena stroke haba, cuaca panas. Mesir ni cuaca dia, kepanasan dia boleh cuaca sampai 40 darjah Celsius. Kalau kita 30 darjah Celsius pun kita dah rasa macam panas sangat, macam nak terbakar. Kalau dekat Mesir, okay, 40 darjah Celsius ni biasa. Awak rasa macam duduk dalam oven. Kalau sepengalaman Zah berada di Mesir, kalau musim panas kita tak buka pintu sebab panas itu. Jemur baju pun 15 minit je, baju awak boleh jadi macam tahu kering, keras. Nak kata panas je dekat sana. Jadi tak mustahil pun kalau boleh kena stroke haba bila kita kurang minum air masak. Jadi salah seorang daripada tentera Inggeris ni tadi, yang meninggal sebab kena stroke haba, famata biha, meninggal. Fatahamat as-sulatatul Injiliziyah jama'ah min ahli al-qarya bi qatlihi. Jadi
pemerintah British ni tadi, Sulatatul Injiliziyah ni, pemerintah British ataupun tentera British tu tadi, dia menuduh orang kampung yang bunuh askar dia yang meninggal tu tadi. Okey, jadi fa'aqadu lahum mahkamah fil qaryah wa hakamu ala adadun minhum bil i'dad wa jald. Jadi mereka telah, orang-orang kampung, sebahagian daripada orang kampung telah dijatuhkan hukuman bunuh dan sebatan. Jahat tak jahatnya tentera Inggeris ni. Okay, jadi wanafadhul hukmun amama ahli Korea wa kana li hadhil ma'asal. Okey, jadi dia kata mereka terpaksa menjalani hukuman tersebut lah di hadapan penduduk kampung. Padahal sebenarnya orang kampung tak ada kena-mengena pun dengan cerita kematian tentera Inggeris tu tadi. Okay, wa kana li hadhil ma'asal asrun ba'idun al-madafi' inma'il harakatil wataniyah. Jadi tragedi itu tadi sebenarnya telah memberi satu kesan yang mendalam dalam perkembangan gerakan nasionalisme. Okey, kerana lihadhil ma'asa asrun ba'idul madafi'in ma'il harakatil wataniyah ni gerakan nasionalisme. Jadi kiranya cerita tu tadi dalam peristiwa dan Syawal ni, dia menjadi salah satu sebab kepada tercetusnya gerakan nasionalisme di kalangan masyarakat Arab Mesir pada waktu itu. Okey, wa kana syarat hadhihi al-qasidah fi sanah 1940 miladi. Jadi Ahmad Muharram telah mula menerbitkan qasidah ni pada tahun 1940. Menjadi salah satu sebab juga sebenarnya, walaupun peristiwa tu dah berlaku sangat lama. Peristiwa tu berlaku tahun 1906 Hijrah miladi, tapi Ahmad Muharram buat terbitkan qasidah ni, syair ni pada tahun 1940. Jadi seolah-olah menjadi salah satu asbab je lah untuk dia menerbitkan qasidah ni tadi. Okey, mengambil pengalaman ataupun mengambil cerita ataupun kisah sebenar untuk diterbitkan satu syair tentang Rihlah Abisah ni tadi. Okey, baik. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi kita teruskan dengan makna al-am. Kita tengok makna al-am dulu. Okey, makna al-am. Sekejap ya. Baik, untuk makna al-am sikit je kat sini. Sikit je tajuk 16-21 ni. Okey, yang pertama, yaqulu syair annahu yaqulu syair annahu marra bimadinati Danshawai. Okey, wa dhalika ba'da akthar min 30 sanah min ahad ahdathiha. Okey, ahdathiha fatahiju ahzanuhu. Okey, baik. Penyair mengatakan bahawa dia pernah melalui perkampungan Danshawai selepas ba'da akthar min 30 sanah, selepas 30 tahun peristiwa itu berlaku. Okey, lalu fatahiju ahzanuhu. Jadi bila dia buat syair ni, bila dia ingat balik cerita kisah pada Syawal tu, fatahiju ahzanuhu, maka dia mulalah rasa sedih. Okey, dia mulalah rasa sedih. Okey, itu yang pertama. Okey, mana nak yang kedua? Yang kedua asani. Okey, wa ta'udu bihi adh-dhakira ila tilka al-ayyam al-muzlimatun allati ashat biha al-qaryah. Okey, mana yang kedua adalah, dan tragedi hari-hari hitam itu ni, tragedi hari-hari adz-dzakirah, tragedi hari-hari yang tilkal ayyamul muzlimatun, tragedi hari-hari yang hitam itu yang dirasai oleh penduduk-penduduk kampung itu kembali pada ingatannya. Ki asyad fiha al-qaryah. Jadi adz-dzakirah ni ingatannya, ki asyad biha al-qaryah, al-muzlimatu allati asyad biha al-qaryah ni tragedi hitam yang menyelubungi masyarakat kampung pada waktu itu, yang tiba-tiba kembali dalam ingatan Ahmad Muharram. Okey, الثالث تبدو لعينيه تلك الصيات الظالمة التي جلد بها الفلاحون. Ketiga. Okay, jadi jelas di matanya tali cemeti yang menyebat petani yang tidak bersalah.
As-siyatu zalimah ni tali cemeti allati julida biha al-falahun, yang menyebat, julida yang menyebat para petani yang tidak berdosa, tidak bersalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal hibalu as-saud allati syanaqa biha zumala'uhum. Maksudnya apa? Kelihatan tali-tali hitam yang menjurat leher rakan-rakan mereka. Ni hukuman, antara hukuman yang dijatuhkan, bukan takat sebab tapi dijerut leher juga. Okey, auzubillah. Kalau kita baca cerita ni pun kalau kita baca syair ni pun sedih sebenarnya. Syair ni syair yang sedih. Okey. Wa dumu'un nisa, seterusnya yang kelima, wa dumu'un nisa wal ummahatu tasqutu aziratun fatakhtalata bid-dima' bal taghruqu fiha. Okey ni. Sampai mana? Sampai taghruqu fiha. Okey, jadi air mata bergelinangan, mencurah-curah, bercampur dengan darah dan tenggelam di dalamnya. Air mata siapa ni? Dumu'un nisa. Okey. Bukan takat dumu'un nisa wal ummahat tasqutu ghazirah ni. Tasqutu ghazirah ni maksudnya menangis dengan sungguh-sungguh menangis. Banyaknya air mata tu. Air mata mungkin isteri-isteri mereka, isteri-isteri petani tu, ataupun mak-mak mereka, ibu-ibu mereka. Yang fatah bid-dima ni bercampur dengan darah, air mata dengan darah bercampur bau sekali. Tu fatah bid-dima tu kembali kepada petani yang kena seksa tu pula tadi. Baltaruku fiha, yang tenggelam di dalam maksudnya. Memang menangis sesungguh-sungguhnya lah. Okey, yang keenam, يخيل إليه أن الحمام في تلك القرية يلبس الأطواق السوداء حول ركبته حزنا على ما أصاب أهلها. Ini kena. Seolah-olah burung merpati di kampung itu memakai kesedihan pada kalongannya kerana memahami tragedi yang menimpa penduduk kampung tersebut. Jadi tragedi ini bukan sekadar memberi kesedihan kepada ahli keluarga, bahkan kepada seluruh penduduk kampung. Kerana inilah orang kampung ni kan, diorang kan rapat kan biasanya, seolah-olah macam satu keluarga. Jadi peristiwa itu tidak sahaja sekadar memberi kesan kepada keluarga, bahkan kepada seluruh penduduk kampung. Awak boleh google, nanti awak google dekat ni, awak google cari peristiwa dan Syawal tahun 1906, nanti mesti keluar. Okey, sekadar untuk ni lah, untuk kita menambah maklumat kita. Jadi kita faham lah nanti. Okey, habis ni cerita tentang Syawal ni tadi. Okey, makna al-am. Sekarang kita tengok dia punya ni Mawatinul Jumal. Okey, Mawatinul Jumal macam mana yang Zah pernah sebutkan sebelum ni. Okey, ada beberapa perkataan yang boleh dijadikan sebagai keyword kepada awak, supaya bila awak ingat kalimah tu, awak tahu dia punya uslub insya'i dia, uslub insya'i pada. Awak tahu dia punya uslub balaghah dia apa. Okey, tengok yang pertama, walaqad marartu bidan Syawal. Kat sini yang pentingnya adalah okey, walaqad marartu bidan Syawal ni uslub muakkad bilam. La ni. Okey, uslub muakkad bilam. Okey, fi qalatil al suyatu alal juludi wa hadhi thawdul habal tashuddu fil a'naq. Dekat sini keywordnya adalah kinayah. Okey, yang seterusnya wa ara'adumu'u athakilat. Okey, kat sini uslub juga adalah kinayah. Okey, mabaha min quwa wa malaha min waq. Okey, uslub muakkad. Okey, seterusnya araful hammam. Arafal hammam isti'arah makaniyah li tashkhis. Okey, lam yaskufu al-maut isti'arah makaniyah li tashkhis. Jadi ni je benda-benda yang perlu awak beli pendekanan. Okey, tak payah hafal semualah. Okey, tak payah hafal semua. Boleh
Baik, sambung ta'liq. Okey, ni yang terakhir lah untuk tajuk ini. Ta'liq. Ta'liq ni kita panggil ulasan terhadap syair tu tadi. Baik, apa dia ulasan terhadap syair itu tadi? Okey, yang pertama mumayyizatul qasidah. Okey, tumayyizu al-qasidah bijazalatil alfaz wa diqqatun fi ikhtiyariha. Okey, rasanatil uslub wa quwwatul adab okay, munasibatul alfaz lil ma'ani wa istikhdam ba'd as-suwar bayaniyah wal muhsanatul badi'iyah. Ini yang pertama. Nanti awak boleh tengok dekat dalam nota awak muka surat 43. Tu lagi ringkas dia tulis dekat pada awak. Okey, ta'liq ala nas yang pertama, apa dia mumayyizat dari segi apa? Yang pertama dari segi mumayyizatul qasidah. Okey, mumayyizatul qasidah ni yang pertama, kemudian dia keluarkan satu persatu. Apa dia mumayyizatul qasidah kat situ? Jazalatul alfaz, ini kaya dengan perkataan. Kemudian rasanatul addiqatun fil ikhtiyaril alfaz, halus ataupun mendalam dari segi pemilihan kata-kata. Rasanatul uslub, gaya bahasa yang mantap. Yang ketiga, yang keempat, quwwatul ada, persembahan atau penyampaian yang meyakinkan. Kemudian yang kelima, munasibatul alfaz lil ma'ani, kesesuaian kata-kata dengan isi kandungan syair. Okay, yang keenam, istikhdam ba'd suwarul bayaniyah wal muhsanatil badi'iyah, attiba' wa husnul ta'lil, penggunaan beberapa bentuk ilmu ma'ani dekat situ, suwarul bayaniyah. Okey, kemudian husnul ta'lil, ulasan yang wal muhsanatil badi'iyah. Okey, keindahan bahasa dekat situ. Keindahan bahasa dari segi apa? Husnul ta'lil dia, dari segi alasan yang menarik, sebab yang menarik dekat situ. Okey, tu antara mumayyizatul qasidah yang ada kat situ. Okey, yang kedua, aghradul qasidah. Aghrad al-qasidah ni yang kedua. Okay, yang pertama mumayyizatul qasidah, yang kedua aghrad qasidah. Okey, dalam aghrad qasidah ni apa? Aghrad qasidah fi mujmaluha jadidah. Okey, ni mujmaluha jadidah. Awak buat mujmaluha jadidah pun boleh. Yang pertama di bawah tajuk aghrad qasidah. Okey, yang pertama mujmaluha jadidah. Jadi secara keseluruhan, okey, tema qasidah itu adalah dalam bentuk yang baru. Okay, temanya adalah baru. Okay, tema baru maksudnya tak ada penyair sebelum ni tak pernah buat. Tapi mula dicipta oleh Ahmad Muharram. Kemudian yang kedua, laju asyair lil fakhri fi akhirul qasidah. Okay, akhirul qasidah liyunafisu an nafsihi ba'd az-zulm alladhi waqa'a alayhi idh nala ash-shahra ولجاه والغني كثير من الشعراء الذين هم أقل منهم. Okey, jadi pada akhir tengok lajak syair, apa yang disampaikan oleh penyair. Okey, apa yang disampaikan oleh penyair ni pada akhir qasidahnya, pada akhir syairnya adalah perasaan apa? Perasaan bangga. Yunafisu an nafsi, bangga dengan dirinya. Okey. Tujuannya adalah untuk apa? Bangga itu tujuannya adalah untuk menenangkan, okey, kejap okey, penyair mengakhiri syairnya dengan perasaan bangga. Okey, tujuannya adalah untuk menenangkan dirinya sendiri daripada kezaliman yang berlaku pada diri dia, dan juga kezaliman yang macam mana?
Kezaliman az-zulmun alladhi waqa'a alaihi. Kezaliman ni macam mana? Kezaliman maksudnya dari segi syair itulah. Okay, dari segi syair, kezaliman yang berlaku pada para petani. Jadi benda tu seolah-olah diletakkan atas diri dia. Itu yang dia rasa. Dia seolah-olah menampakkan diri dia pada kezaliman yang berlaku pada waktu itu, pada zaman dia tu. Okay. Iznal syahr wa aljahu, ini kerana dikata apa? Ramai para penyair yang memperolehi kemasyhuran, pangkat dan kekayaan kerana berdamping dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan. Okey. Sedangkan mereka itu adalah lebih rendah kelayakannya berbanding beliau. Jadi dia rasa macam tu. Sebenarnya Ahmad Muharram ni dia rasa diri dia sebenarnya lebih hebat berbanding para penyair yang berdamping dengan orang-orang yang kaya itu tadi, nak jual, yang jual beli syair tadi, yang buat syair untuk berniaga dan sebagainya tu, yang mendapat kemasyhuran kerana duit tu. Dia rasa diri ada lebih baik dari segi kedudukan kerana dia lebih layak, dan dia rasa syair dia lebih bagus berbanding para penyair yang ada pada waktu tu. Okey. Itu ta'liq yang ketiga dari segi aghraq qasidah. Okey, yang seterusnya adalah ta'liq yang ketiga adalah al-musiqan fil qasidah. Okey, musiqan fil qasidah ini adalah kita panggil irama. Okey, irama qasidah beliau. Okey, tatamathalu fil wazni al-qafiyah. Okey, jadi dekat situ para pengkritik syair mengatakan apa? Dekat situ ada apa kat situ? Tatamathalu fil wazni al-qafiyah, ada dia punya apa tu? Ada qafiyahnya, ada wazannya dekat situ. Pada syair dia ada wazan dan juga ada qafiyahnya, ada rimanya. Awak pun dah belajar kan wazan dalam setiap bahar ni kan, dalam arab wal qafiyah. Jadi dekat situ dia ada wazan dan dia juga ada rimanya. Kemudian at-tasri' fi matla'il qasidah. At-tasri' fi matla'il qasidah. Baik, at-tasri' fi matla'il qasidah itu maksudnya, at-tasri' itu maksudnya epilepsi. Epilepsi ni kalau ikut penyakit ni kita panggil sawan ataupun gangguan pada segi otak. Tapi dekat sini at-tasri' fi matla'il qasidah ni maksudnya seolah-olah dia kata nak cakap cantiknya dia punya syair tu, seolah-olah sel-sel otak Ahmad Muharram ni dia seolah-olah mengeluarkan satu isyarat yang luar biasa kepada Ahmad Muharram untuk dia mencipta syair ni. Sebab nak kata syair ni bukan sekadar baca macam tu je, tetapi dia memberi impak kepada jiwa-jiwa yang membaca. Dia terkesan seolah-olah kita menjiwai juga syair tu. Okey, itu atas syair fi matn al-qasidah. Okey, al-jinasun naqis baina qawlihi jinak wal jani. Okey, kat situ juga ada penggunaan jinas. Okey, jinas naqis, jinas naqis ataupun jinas ghairut tam, kita panggil jinas ghairut tam. Okey, yang seterusnya tatamathalu fi husni ikhtiyari al-alfaz wa mula amatuha lil ma'i. Okey, jadi dalam pemilihan lafaz juga dia sangat cantik lah. Pemilihan lafaz-lafaz yang digunakan sesuai dengan makna syair itu juga. Okey, jadi anak-anak yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, okey, dekat sebelah tu ada kharitah zihniyah. Kharitah zihniyah ni berteminda untuk lebih jelas kita nampak tajuk syair Rihlah Abisah ni tadi. Jadi kat situ tengok apa yang kita perlu tahu di dalam tajuk Rihlah Abisah ini. Secara umumnya adalah, pertama sekali kita nak kena tahu nama dia lah. Nama
Di bawah tajuk Rihlah Abisah ni kita kena tahu nama dia dulu. Ta'rif bisyair. Okey, kita dah kenal nama, tempat lahir, nasab, dia membesar macam mana, kedudukan syairnya macam mana, kita dah bincang awal dulu. Kemudian munasibatul qasidah. Okey, macam saya sebut dulu, munasibatul qasidah ni adalah sinopsis ataupun punca penyebab kepada tercetusnya syair ataupun qasidah ni tadi. Okey, dan ta'liq tu yang terakhir sekali lah. Kemudian dibincangkan tentang bait pertama sampai 15. Dalam tu ada bincang pasal ma'ani mufradat, makna al-am dan mawatinul jumal. Bincang lagi bait seterusnya 16 sampai 21, ma'ani mufradat, makna al-am, mawatinul jumal. Kemudian barulah kita pergi kepada ta'liq ataupun ulasan, kritikan daripada syair tadi. Jadi ini adalah empat subtopik yang ada di bawah tajuk Rihlah Abisah. Okey, jadi ni je lah benda-bendanya yang perlu awak tahu, faham, ingat dan hafaz keyword-keywordnya supaya mudah bila dapat soalan ni je kita boleh buat. Okey, jadi insya-Allah saya akan bagi latihan untuk tajuk ni. Okey, untuk kita yang jawab, dan rasa sekadar ni dulu. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada kelas yang akan datang di bawah tajuk yang baru. Okey, ilahuna faqat hatta naltaqi fi hissah at-taliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.